membara dan ini sangat satu benda yang amat merangsangkan lah. Terima kasih banyak. Perkongsian saya pada malam ini ada berbeza sedikit daripada rakan-rakan lain. Saya nak bentangkan satu plan to take over the world. Okey, dengan izin saya tuliskan saja tanpa berlengah. Ini projek Bangsa Malaysia yang kita tengah usahakan ni. Ini adalah satu projek bersama antara yang di-initiated antara ABIM dengan Power. Yang kita jadi initiator lah, tapi kita inginkan projek ini dijadikan satu yang merangkumi semua rakyat Malaysia dari semua pihak, semua NGO, semua gerakan-gerakan sivil. Okey, secara ringkasnya sekarang kita nampak Malaysia ni amat stuck lah, tersangkut. Kita ada banyak masalah, ada COVID, ekonomi mundur, pecah belah, terutamanya politik yang tak menentu lah. Nampaknya tiada penyelesaian masalah datang dari sektor politik. Okay, so yang kita nak usahakan ini adalah satu game changer, satu mungkin revolusi demokratik lah kalau kita nak ekstrim sikit. So soalan yang kita mulakan dengan adalah mengapakah kita terhad pada dua wadah perjuangan setakat ini. Biasanya selalu kalau ada orang yang nak memperjuangkan Malaysia yang lebih baik, dia biasanya terhad kepada NGO atau POO. POO ini satu istilah yang kita buat, maksudnya political organisation ya, yang besar. Okay. So lazimnya kalau kita nampak Malaysia ni banyak sedang melemas, NGO ni seakan-akan lifeboat lah, boat penyelamat. Kan biasanya mereka tujuan asasnya untuk menolong, mereka berpaksikan nilai murni, tapi biasanya NGO skop ni terhad. Ada yang fokuskan isu belia, ada yang fokuskan isu kesihatan, pendidikan atau masyarakat tertentu, biasanya begitu. Okay, kalau kita nampak political organisation, dia lebih bersifat kepada kapal perang. Tujuannya memang untuk bertanding, untuk berlawan antara satu sama lain. Itu memang tujuan asas lah politik, parti politik dalam sistem politik yang sedia ada kita ni. Biasanya mereka berpaksikan duit, VIP, sistem feudal dan sebagainya, tapi skop dia luas. Dia memang berminat dalam semua aspek negara. Okay, so kita tanya, adakah wujudnya satu third way, jalan ketiga, yang melangkaui paradigma NGO atau POO? Okay, so kita kata ya, mungkin ada, dan ini yang kita nak buat dengan projek Bangsa Malaysia ini, kita panggilkan sebagai Nation Building Organisation. Ini yang kita, benda baru yang kita cuba nak bawa. Okay, so biasanya gerak kerja NGO, dia suruh semua orang nak buat apa. Biasanya dari jauh lah, dari jauh kita, kerajaan patut buat macam ni, patut buat macam tu. Tapi saya dah 15-20 tahun buat kerja ni dan nampak macam tak dengar lah. Saya penat sikit buat kerja ni. Dan kalau political organisation pula, parti politik, dia selalunya gaduh dengan semua orang berkenaan nak buat apa. Ini gerak kerja yang lazimnya kita tengok. Okay. So kita nak buat nation building organisation ini, pendekatan yang berbeza itu kita nak buat. Itu saja. Kita nak buat apa yang kita boleh buat tanpa menunggu ahli politik, tanpa menunggu kerajaan dan sebagainya. What can we do on our own? Okay, kita nak bina, so kita nak buat MBO ini, tujuan asasnya untuk membina dan membuktikan yang berpaksikan values, impact dan policies. Kita tak nak paksikan VIP dulu, yang very important people tu. Kita nak buat values, impact dan policies. Dan kita nak buat skop yang luas. Kita tak nak ke arah NGO yang fokuskan kepada satu isu atau dua isu sahaja, tetapi menengok kepada situasi di negara secara menyeluruh. Okay, so MBO ni kita nak jadi kapal yang dibina rakyat, demi rakyat, dikemudi rakyat, kapal yang mewakili semua, muat untuk semua dan ke arah cerah untuk semua. Okay, so ini projek Bangsa Malaysia. Okay, so kita nak sekarang ni nak membentangkan sikit berkenaan perbezaan antara NBO ini dengan gerakan-gerakan terdahulu. So kita nak mengutarakan satu yang dipanggil perjuangan berperingkat atau sequential activism. Okay, ini yang kita harap adalah yang lain sikit daripada yang lain lah. Jadi peringkat pertama dalam projek ini adalah kita panggil non-partisan nation building atau post-political nation building. So kita nak buat nation building ni, peringkat pertama, kita nak dia 100% non-partisan, tanpa politik, tanpa melibatkan ahli politik, tanpa terlibat dalam kancah politik yang sedia ada, tapi kita fokus kepada nation building dan pembinaan values, impact dan policies. Lepas ini saya akan huraikan exactly how lah. So kita nak jadikan gerakan dari point A di mana kita ada sekarang, di mana ada rakyat yang rasa hilang harapan, yang rasa terdesak, yang rasa marah dan yang rasa tak tentu arah lah. Right? Yang point ni sekarang kita nak buat projek supaya kita sampai ke
ke tahap B, point B, di mana semangat bangsa Malaysia membaru luas. Jadi kalau kita di point A di mana rakyat dipecah belahkan, kita nak ke point B di mana rakyat berasa lebih bersatu padu, lebih ada makna-makna bersama dengan nilai-nilai bersama. Okey, dan konsep perjuangan berperingkat ni, kalau kita berjaya sampai ke point B dengan usaha ini secara non-partisan, mungkin dari sana benda yang kita sudah asas yang kita sudah bina dari sana, kita boleh dijadikan untuk asas untuk menjadi kepada point C. Peringkat kedua mungkin kita boleh tengok kepada konsep bertanding. Ya, tapi yang pentingnya kita buat nation building dulu, baru fikir bertanding. So kita nampak dalam sebelum ini mungkin boleh gunakan Pakatan Harapan dalam 2018 sebagai contoh atau parti-parti baru. Kita nampak macam mereka tak nak buat kerja nation building dulu, tak nak bina asas yang diperlukan, tapi terus nak fikirkan bertanding saja. Bertanding saja, rebut kuasa, rebut duit dan sebagainya, dan kita dapati pendekatan ini membawa kegagalan lah, pendek cerita. Okay? So sekali lagi, peringkat satu yang 100% non-partisan, kita nak fokus pada gantikan budaya politik very important people dengan budaya demokratik yang berasaskan values, impact dan policies. Okay, dan kita nak membina semangat as a bangsa Malaysia. Sorry, that's the essence of what we are trying to do. Okay, so bagaimana kita nak membina semangat bangsa Malaysia ni? Okay, pendekatan kita adalah untuk menekankan 3 produk bangsa Malaysia. Rukun bangsa Malaysia yang berasaskan values, akar umbi bangsa Malaysia yang berasaskan impact, dan manifesto bangsa Malaysia yang berasaskan policy atau dasar. Okay, so ini adalah 3 produk bangsa Malaysia yang berasaskan VIP itu tadi, VIP baru. Dan dalam membentukkan 3 produk ini, kita juga ada produk keempat, iaitu proses yang kita guna untuk membina produk-produk ini. So kita ada 3 prinsip pimpinan DIY Next Gen, iaitu kita selalu berusaha untuk bawa rakyat bersama. Kita emphasize what unites us, not what kita tekankan apa yang menyatukan kita, bukan yang apa yang memisahkan kita, seperti yang dikatakan saudara Alex tadi. Ada banyak yang menyatukan. Bukan memang mama Lee Chong Wei semua itu, tapi lebih mendalam kita semua sayangkan keluarga, kita semua ada sikap bantu-membantu, berbelas kasihan dan sebagainya. Dan ketiga, menekankan pembinaan konsensus, collaborative consensus building. Inilah gaya gerak kerja yang kita nak tekankan dan bawa ke dalam pembinaan projek produk-produk bangsa Malaysia. Okay, so 3 produk itu. Yang pertamanya adalah rukun bangsa Malaysia. Kita panggil rukun bangsa. Ini boleh difikirkan sebagai hati projek kita. Dan di mana kita nak, kalau betul, memang betul there is more that unites us than divides us, kita nak tanyakan apa itu sebenarnya yang menyatu padukan kita. Apakah nilai-nilai bersama yang boleh digunakan untuk mendefinisikan? Banyak orang sudah cakap tentang bangsa Malaysia dari 80-an, 90-an dan sebagainya, tapi tak ada definisi yang jelas berkenaan apa sebenarnya bangsa Malaysia ni. So, dan tak ada maknanya kalau saya atau Presiden Abim atau siapa-siapa kita nak bagi top down definition saya. Dia nilai-nilainya A, B, C. Kamu semua ikut. Definisi itu macam tu memang tak ada makna. Dia hanya ada makna kalau kita ada satu bottom up. Kita mengambil pandangan dari semua lapisan masyarakat, semua wakil-wakil dari masyarakat-masyarakat yang berlainan untuk mencari apakah pandangan mereka berkenaan apa sebenarnya intisari nilai-nilai bersama bangsa Malaysia. Jadi gerak kerja ni banyak melibatkan networking dan dialog lah. Sesi amat seperti ini, kita bertemu, kita berkongsi pandangan dan sebagainya, dan kita cuba membayangkan apa itu bangsa Malaysia mengikut pandangan masing-masing. Okey, dan hasilnya kita akan menjadi satu dokumen asas lah yang mencari apakah titik pertemuan terbesar bagi semua rakan-rakan. Okey, so kita perlukan bantuan untuk jadi pendakwa dan sertai siri dialog bangsa Malaysia. Okey, manifesto, so ini hati, manifesto bangsa Malaysia ni boleh dipikirkan sebagai otak projek bangsa Malaysia ni. Kita nak bawa bersama tu melahkarkan dasar-dasar. So kita tak nak buat macam manifesto parti politik di mana dia tak berapa jelas, tak berapa khusus. Dia kata, oh kalau you undi saya akan buat satu benda macam ni, macam tu, yang tak berapa jelas. Kita nak buat actionable policies yang boleh dilaksanakan dengan serta-merta. Jadi kita nak kumpulkan dasar-dasar dalam bentuk kertas kabinet, rang undang-undang. Jadi kita kena buat dasar yang terperinci lah sampai tahap itu.
Okay, so bantuan diperlukan untuk ini. Dan ketiga dan mungkin yang terpenting untuk sesi malam ini adalah Akar Umbi Bangsa Malaysia. Dan kita nak bawa bersama untuk mengusahakan impak di peringkat Akar Umbi. Kita nak datang bersama untuk membantu rakyat on the ground. Kita tak nak projek Bangsa Malaysia jadi kita sembang siang sembang malam sembang. Kita nak action, kita nak tindakan. Kita nak kalau ada hati, dah ada minda, kita Akar Umbi ini adalah macam tangan kepada projek Bangsa Malaysia. So kita nak ada banyak NGO yang memang sudah gerak, ada banyak gerak kerja, ada banyak giat berusaha untuk membawa pertolongan di peringkat Akar Umbi. Saya pernah bersama dengan ABIM turun padang dan sebagainya, banyak lihat kerja baik yang dibuat. Ya, dan ada ramai NGO yang berlainan. Tapi lazimnya kita semua kerja dalam silo. Ya. Kita ada buat satu NGO buat di sini, satu NGO buat di sana. Kita asing-asing lah. So kita nak cuba membawa bersama semua usaha ini, dibawa dan kita buat co-branding. Kita nampak supaya semua usaha yang dibuat, semua usaha asing ini mungkin akan boleh dilihat sebagai satu bahagian daripada gerakan massa kebangsaan yang lebih besar yang berlaku di seluruh negara. Macam itu dia ada kuasa yang lebih, dia ada makna yang lebih mendalam. Kita tak nak campur tangan, kita nak jadi hierarki dah. You kena buat macam ini, kita Bangsa Malaysia ni, projek Bangsa Malaysia you kena buat macam ni, kita arah macam ni. Kita tak, kita co-branding saja. Teruskan usaha yang memang sudah dibuat on the ground, tapi kita kalau minat kita buat co-branding saja, guna logo, guna guna istilah, guna hashtag supaya kita nampak sebahagian dari satu yang besar, yang mampu mengubah negara, yang mampu menjadi game changer di peringkat Akar Umbi. So kalau rakan-rakan nak buat projek bersama, mungkin antara ABIM, MBM, YIM semua itu kita sama mengalu-alukan, dan kita kalau kita boleh membantu organize, facilitate dan sebagainya, ini memang kerja kita lah yang kita giat berusahakan ini, dan di perangkat Akar Umbi amat penting. Ya, saya minta maaf saya menggantikan saudara Hamid pada saat terakhir, tapi kita ini memang peluang baik siri diskusi ini amat baik kerana kita engage dengan Kelantan, Sabah, Sarawak, Terengganu, Perlis semua dan sebagainya, dan memang penting. Tapi kita semua kebanyakan kita duduk di Klang Valley lah. Jadi wilayah persekutuan Selangor ni memang amat penting kerana saya tak boleh sering ke Kelantan, tapi saya boleh sering ke KL. Jadi mana-mana projek kita memang minat bila boleh lah turun padang dan bersama untuk menjadikan benda ini reality di peringkat Akar Umbi. Okay, so jika kita berjaya dalam peringkat 1, maka kita sudah membina shared values, grassroots impact dan smart policies. Sebenarnya ini satu benda yang kalau kita berjaya buat benda-benda ini, aspek-aspek ini boleh dijadikan, bolehlah kalau ada pihak yang minat, antara kita yang minat, boleh dijadikan asas untuk bertanding, untuk kempen. Kerana dengan adanya ini, kalau berjaya bina ini tanpa fikirkan bertanding dulu, dia membuat kita di dalam satu kedudukan yang lebih mudah dan logik untuk tengok dengan potensi bertanding. Okay, so jadi kerja saya terutamanya di projek wawasan rakyat sebenarnya banyaknya jadi tukang WhatsApp lah. Kita banyak percayakan konsep social capital, modal sosial, maksudnya lebih banyak hubungan yang kita ada, lebih banyak relationship, trust, keyakinan antara satu sama lain, lebih banyak yang kita boleh capaikan. Ya, ini satu pendirian yang sangat dekat dengan hati saya. So kalau rakan-rakan ingin bersama, ingin minat dengan projek kita, just get in touch. Saya atau saudara Hamid pun akan kongsikan nombornya di chat group. We are very happy to talk. Masuk dengan WhatsApp group kita, kita boleh atur-aturkan di sana lah. Ini boleh dikatakan sedikit kepakaran kita lah, aturkan WhatsApp group. Okay, so itu saja. Terima kasih. Harap-harap ini ada satu benda yang kita boleh jadikan hope untuk semua lah. Okay, saya mungkin setakat itu. Terima kasih banyak saudara-saudari. Thank you very much. Terima kasih Tuan Nathaniel Tan, dan ini satu perkongsian yang menarik yang kita boleh nampak gambaran daripada awal program itu bagaimana dimaksudkan bangsa Malaysia sehingga pada Cik Nathaniel Tan betapa bangsa Malaysia itu gagasannya bukan untuk menjadi bualan-bualan di awangan, tapi untuk kita terjemahkan, memberi manfaat kepada Akar Umbi dan juga untuk menggerakkan Akar Umbi itu berbalik kepada pembangunan negara.
Baik, menarik sekali. Baik, seterusnya, mari kita teruskan lagi dengan sesi perkongsian oleh Encik Firdaus Hamzin, Esko Penerangan ABIM, yang akan membawa pandangannya berhubung kosmopolitan Islam dan hasrat merealisasi bangsa Malaysia. Dipersilakan Encik Firdaus. Assalamualaikum dan selamat malam. Boleh dengar? Okey, terima kasih. Saya nak minta ni kerjasama untuk tunjukkan, kongsikan ada gambar yang saya nak kongsikan untuk permulaan pembedangan saya. Gambar ni kenapa saya kongsikan? Sebab gambar ini bermula daripada satu pertanyaan, minta di full screen kan, yang bermain-main dengan fikiran saya bila saya mendengar kenyataan berikut. Nelson Mandela, salah satu orang insan yang memberikan inspirasi kepada Nelson Mandela adalah Syekh Yusof Al-Bantani Al-Makassari. Program saya ingat kata-kata tu, statement tu dibuat, kenyataan tu dibuat di satu program di Chinese Assembly Hall dalam 3 tahun lepas. Bila saya dah dengar balik itu, saya tertanya-tanya dari mana asasnya. Jadi pada permulaan itu saya mula mengkaji, tidak tahu dari segi rasional dia, dari segi asasnya bagaimana. Dan daripada beberapa kajian itu, kita cuba mengesampingkan faktor-faktor yang tidak berkenaan dan faktor-faktor kita cuba untuk mendapatkan dari segi fakta akademik. Maka ini yang antara sebahagian saya kumpulkan dah. Gambar ini adalah poster komemoratif hubungan antara Indonesia dan Afrika Selatan. Apa yang menarik tentang Syekh Yusof Al-Makassari ini ialah beliau diiktiraf sebagai pahlawan negara di dua buah negara yang berbeza. Satu, di tanah kelahirannya di Makassar, Sulawesi, Indonesia, dan sebentar, yang ni gambar poster tadi. Dulu gambar yang set stand ini dulu. Dan satu lagi bila beliau juga diiktiraf sebagai tokoh kalau ikut faham yang kita ni adalah tokoh pahlawan negara, pahlawan nasional di Afrika Selatan. Seperti mana yang ni. Next slide untuk yang berikutnya. Next slide yang berikutnya. Iaitu the order of the companion of R. Tombol Tambo in goal for the exceptional contribution to the struggle against colonialism. Maknanya agak rare. Seorang tokoh berkongsi gelaran yang sama. Berkongsi gelaran pahlawan nasional di dua negara yang berbeza. Apa yang buatkan Syekh Yusof Al-Makassari ini yang menjadi menarik perhatian tentang beliau? Secara ringkas saya kongsikan sejarahnya ialah beliau adalah seorang ulama, agamawan yang terkenal di Nusantara, di Makassar, di Nusantara sebab beliau banyak bergerak di seluruh kepulauan Nusantara. Tetapi dia juga seorang yang sangat aktif menentang penjajahan Belanda yang sedang berlaku di negara di kawasan yang sekarang dikenali sebagai Indonesia. Dan di akhirnya beliau telah ditangkap, dan beliau telah ditangkap tu beliau telah dibuang negeri. Mula beliau telah dibuang ke Ceylon, tempatnya itu sebelum penghujungnya itu beliau Ceylon yang sekarang dikenali sebagai Sri Lanka, dan pada pengakhirannya beliau berakhir di Afrika Selatan. Dan yang menariknya di Afrika Selatan, walaupun tempat tu amat asing pada beliau dan juga rakan-rakan pelarian, sebab Afrika Selatan ni pada yang apa yang kita daripada bahan akademik kita dapat adalah tempat untuk buangan lah. Maknanya setiap kali ada penjajah daripada Belanda atau Inggeris, mereka akan buang tahanan-tahanan politik tu ke kawasan atau tempatnya adalah Afrika Selatan. Apa yang menariknya di situ ialah pengaruh yang ditinggalkan Syekh Yusof Al-Makassari ini. Dia bukan saja membina yang kalau ikut catatan akademik, kajian akademik tentang Muslim Melayu komuniti Islam di Afrika Selatan, di Cape ataupun Muslim Cape ataupun Melayu Cape ataupun Afrika Selatan. Dia bukan saja terkenal dengan membina komuniti itu, tapi dia juga dikatakan telah memberikan inspirasi kepada perjuangan menentang apartheid. Next untuk slide ni. Next untuk penghabisan slide yang berikutnya. Dan dalam kita mengkaji, sebab kita banyak kajian saya cuba kita lakukan ialah untuk kita mengenal pasti apakah
kebenaran dia, sejauh mana kebenaran dia kenyataan itu. Dan sumber yang dari segi akademik setakat ini kita cari, yang nampak reliable, dia diterbitkan oleh Cambridge University Press melalui sebuah artikel yang seperti yang dinyatakan dalam slide ini ialah dalam dia pengkaji, ahli akademik mengatakan Syekh Yusof had already been claimed by Mandela to be a forefather of the liberation struggle in South Africa. Dan penulis ini dalam jurnal ni yang kita tengok ni mengambil sumber daripada ucapan yang diberikan semasa ada sebuah peristiwa di mana Nelson Mandela sebelum beliau memenangi pilihan raya Presiden pilihan raya di Afrika Selatan pada 1994, beliau telah singgah ke Cape, sebuah kawasan yang mana Yusof Makassari berada, di Zamblet, kuburnya itu dia telah menziarahinya dan melawat melalui Cape. Dan beliau mengatakan bahawa Syekh Yusof Makassari adalah inspirasinya. Bahkan ada yang petikan yang lain mengatakan bahawa dia adalah salah seorang daripada putera terbaik Afrika Selatan. Itu antara yang ni permulaannya. Itu. Dan sebab tu kita tengok Yusof Makassari bila kita kaji balik dalam beberapa ucapan Mandela, beliau telah merujuk Yusof Makassari, ada beberapa orang lain, komuniti lain sebagai orang yang membangkitkan kesedaran untuk menentang dasar apartheid di Afrika Selatan. Itu dasar yang mengasingkan golongan kelompok mengikut warna kulit. Yang itu, sebab itu beliau diangkat sebagai salah seorang tokoh yang menjadi tokoh nasional di Afrika Selatan dan mendapat julukan sangat tertinggi. Bahkan tempat beliau dibuang di Afrika Selatan itu Zamblevid telah ditukar namanya kepada Makassar sampai sekarang. Boleh di Google Makassar tu, dan itu didiami oleh Melayu Cape. Okey, apa yang nak saya simpulkan daripada dapatan ini ialah Syekh Yusof Makassari adalah cerminan adalah gambaran daripada wajah kepada kosmopolitan, konsep kosmopolitan Islam secara aplikasinya. Sebab kosmopolitan Islam itu yang duduk secara mudah itu ni ialah konsep yang konsep kosmopolitan ialah bermaksud kosmopolitan ni ada bersifat dinamik. Sebab bila kita faham dari segi harfiah, dari segi literalnya itu, maksud di sebalik kosmopolitan itu, ia macam menjadikan satu tempat itu statik pada satu tempat tertentu. Tetapi apa yang berlaku pada Syekh Yusof Makassari dan juga beberapa sejak ni ialah beliau ada nilai tertentu yang beliau bawa, yang beliau ketengahkan, yang mengakibatkan perjuangannya itu dirasai oleh rakyat Afrika Selatan, oleh komuniti Afrika Selatan, walaupun mereka bukan beragama Islam. Dan nilai itu ialah yang seperti mana kita sebut tadi pada permulaan ialah menentang penjajahan, menentang diskriminasi, cintakan keamanan, cintakan kemerdekaan. Dan itulah yang banyak yang dalam kajian-kajian mengatakan menjadi inspirasi penting kepada Nelson Mandela. Bagaimana perkara ini boleh berlaku? Itu yang menjadikan kita satu perkara yang amat menarik sebab latar belakang sebagai seorang ulama, dan kita membuatkan kita untuk bila keadaan itu, bila kita tengok ni, ia akan membuatkan kita perlu reflect untuk kaji balik, untuk memahami apakah memahami tradisi-tradisi interaksi peradaban yang ada di rantau kita ni, di rantau Asia Tenggara khususnya di Malaysia. Sebab Malaysia telah berperanan sebagai kosmopolitan sejak beberapa abad yang lama. Antara kosmopolitan saja, hatta kosmopolitan sebelum Islam tadi. Dan keterbukaan kosmopolitan Islam ni seperti mana yang saya ringkaskan daripada apa yang dikatakan oleh Syekh Haruddin Al-Junaid, berasaskan kepada rasa tanggungjawab manusia secara kolektif terhadap insan lain. Maknanya sebagai seorang Islam, seseorang itu perlu bersikap terbuka, dan kerana beliau perlu berinteraksi dan suka bersikap terbuka kerana secara kolektifnya dia perlu bertanggungjawab dengan antara sesama lain, dengan orang lain, atau dengan kalangan yang katakan bukan Islam. Kerana itu adalah sebahagian daripada tanggungjawab seorang itu kepada Tuhan. Dan
daripada Syed Harudin itu mengatakan kosmopolitan Islam itu bermaksud seseorang itu ada kebudayaannya, citra kebudayaannya tersendiri. Dalam sama dia ni maknanya dalam konteks Malaysia dia ada konsep, dia ada orang cakap sarua pandang sebagai seorang Melayu Islam yang agak unik untuk dipelopori, yang boleh dipelopori selepas ini dalam perbincangan lagi. Dan dalam sama dia juga tidak kekok untuk berinteraksi dengan komuniti-komuniti lain, yang mana itu membuktikan bahawa selain daripada esensinya ajaran Islam yang sedia ada ini, yang keterbukaan, wasatiyah dalam ajaran Islam itu sendiri, sifat rantau Melayu, rantau Asia Tenggara yang bersifat kondusif, yang sifatnya adalah sederhana, tidak keterlaluan, terbuka dan saling berinteraksi satu sama lain, itu adalah peranan penting yang membolehkan tokoh-tokoh, bukan saja Yusof Makassari, bahkan bagai tokoh-tokoh lain diterima sarua pandangnya di luar negara atas sekalipun. Dan sarua pandang dan menjadi satu nilai sejagat. Kita bukan makna kita ni bermaksud itu adalah Islam itu adalah panduan sebenarnya. Dan dari segi konsep Islam tu seperti mana yang disebut oleh Ustaz Amir Josu tadi pun, ialah kita sudah mempunyai role model, ikutan Rasulullah, Nabi Muhammad, itu Nabi Muhammad yang diikutkan sebagai satu tokoh utama dunia dalam satu buku ni. Bermakna nilai-nilai yang dikemukakan itu sebenarnya nilai yang bertepatan dengan keperluan manusia sejagat. Manusia sejagat, dan dia sejagat. Dan konsep kosmopolitan Islam ini mendukung nilai-nilai murni. Maknanya kita perlu, macam kosmopolitan Islam mendukung nilai-nilai murni, yang pembinaan nilai-nilai murni dalam pembinaan negara, dan tanpa mengesampingkan nilai-nilai, value, ilmu, pengetahuan daripada tamadun lain. Seperti mana yang kita tengok, ada interaksi dengan negara daripada benua India, ada interaksi daripada China, bahkan interaksi dengan negara China, juga dengan interaksi dengan Barat, yang mana dia telah mengukuhkan, telah mempersepadukan kepelbagaian budaya dan sarua pandang di dalam negara kita ini, yang membentuk komuniti bangsa Malaysia. Dan komuniti bangsa Malaysia di negara ini, kita sudah berada dalam satu persimpangan sangat getir dengan berhadapan pandemik COVID-19, yang mana kita tidak lagi seperti mana dikatakan oleh saudara Nathaniel Tan tadi, kita tidak lagi boleh bertindak secara silo. Sampainya untuk kita berkongsi kebersamaan, untuk sama-sama berkongsi kebersamaan dalam melaksanakan tindakan untuk membantu mereka yang memerlukan. Dan kebersamaan itu juga yang akan menguatkan ikatan tautan di antara kita. Tautan di antara kita, seperti mana yang Prof. Dr. Azizan ada seorang pengkaji hubungan dialog antaragama, Prof. Azizan Baharudin daripada IKIM, mengatakan bahawa jika seseorang itu mendalami identiti kepercayaan agamanya sendiri dan juga mendalami latar belakang tradisinya sendiri, itu akan menguat, dia akan menjadi seorang yang lebih baik. Dan menjadi seorang yang lebih baik, maka dia akan mendapat titik temu dari segi nilai murni yang dikongsi, yang boleh menggerakkan pembangunan negara, yang boleh melakukan perubahan yang bermakna kepada masyarakat. Kita tidak, sebab perubahan itu perlu dilakukan pada peringkat akar umbi. Sebab apapun structure yang berlaku, apapun bentuk structure yang hendak dia susun, asasnya adalah daripada interaksi daripada rakyat. Asasnya daripada rakyat, hubungan di antara rakyat. Bila hubungan antara rakyat itu terjalin, kekuatan antara rakyat itu dapat disepadukan, maka
dia adalah sudah menjadi satu kuasa keramat yang tidak dapat dinafikan dengan apa cara sekalipun. Dan kuasa keramat itu yang mana terbukti di Afrika Selatan seperti ketika dahulu telah berjaya menundukkan, menghapuskan dasar apartheid yang mengambil masa yang agak lama untuk dihapuskan sebelum ini. Dan asal baik, kosmopolitan Islam ni kita juga sebentar. Okey. Maksudnya dihapuskan. Menghapuskan itu bermaksud kita berdasar kosmopolitan Islam juga. Kita beri 2 minit lagi bang. 2 minit lagi, okey. Sebab dia dah okey. Kesimpulannya, kosmopolitan Islam ni selain bersifat untuk membina interaksi di antara menguatkan jalinan di antara pelbagai peradaban tamadun dengan pelbagai latar belakang berbeza, dia juga adalah satu ruang, satu refleksi untuk kita untuk mengenal pasti kekuatan, untuk mengenal diri, untuk mengenal pasti kekuatan, dan untuk kita mencermati suasana yang ada di kita, yang ada di sekeliling kita, yang mana dia akan mendorong kita untuk berperanan dan melakukan sesuatu perubahan yang lebih baik. Maka saya dengan serahkan kepada moderator untuk slot yang berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Encik Firdaus. Memang dia kata satu pemenangan yang baik. Bagaimana satu gagasan yang dibawa di Afrika Selatan itu boleh membawa satu perubahan yang besar buat jutaan rakyat, jutaan warga. Dan dalam konteks Malaysia, bagaimana kalau kita rasa Malaysia ini sejak kemerdekaannya, sejak pembentukannya sudah maju, sudah membangun. Anda kata kalau kita dapat terapkan dengan sesungguhnya konsep metropolitan bangsa Malaysia itu, maka ia pasti akan jadi warga yang lebih dinamik dan lebih maju di mata dunia. Baik, seterusnya majlis kini sudah sampai kepada sesi penutup dengan kita mempersilakan Encik Dr. Farid Hafiz, Setiausaha Kewangan ABIM, untuk memberikan ucapan penutup bagi simposium kita pada malam ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan Encik Farid. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada saudara pengurusi majlis, saudara Dia Udin, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat petang dan selamat malam kepada semua yang saya hormati dan kasihi Ustaz dan juga yang lain-lain. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas ruang ini dan juga peluang ini. Asasnya adalah ingin saya katakan pertamanya tahniah kepada semua panel yang telah menerangkan dan juga menanggapi beberapa isu yang telah terkait dengan pembinaan bangsa Malaysia ataupun perbincangan bangsa Malaysia yang telah kita adakan sejak daripada hari Jumaat, Sabtu dan Ahad dan hari-hari keempat dalam perbincangan berkaitan dengan topik ini. Saya yakin dan percaya kita semua sedar tentang beberapa perkara yang melanda negara ini dan ia memerlukan kepada satu tindakan yang tuntas, tindakan yang proaktif untuk memastikan negara yang kita cinta secara bersama, sama ada kita Melayu, Cina, India, Kadazan, orang asli dan sebagainya, Muslim, Buddha, Hindu dan sebagainya, di mana kita perlu memastikan secara bersama bahawa negara ini perlu dipandu ke arah yang lebih baik demi kesejahteraan dan kerukunan secara aman, sejahtera dan seimbang, yang mana keadaannya adalah demi kesejahteraan warga negara Malaysia itu sendiri. Jadi Alhamdulillah, berdasarkan perbincangan yang telah dibahaskan oleh rakan-rakan kita dan pelbagai pandangan yang telah diberikan, kita dapati beberapa perkara itu perlu diambil tindakan dengan segera. Cuma sebagai ucapan penutup, saya rasa saya tak nak mengulas lanjut dengan lebih panjang. Cuma apa yang saya ingin tekankan adalah bagaimana untuk kita melihat ataupun kita memastikan bahawa agenda bangsa Malaysia ini bersekali dengan apa yang kita faham daripada maksud ucapan dasar Presiden ABIM sebelum ini yang berkaitan dengan kosmopolitan Islam itu mampu direncanakan dan mampu dilaksanakan tanpa meninggalkan mana-mana pihak di belakang terus terpinggir. Maka walaupun idea itu memfokuskan kepada Muslim kosmopolitan itu yang mana ia bukanlah mencairkan identiti tetapi meningkatkan dan memastikan identiti Islam yang lebih baik itu dipertingkatkan, di samping membangunkan citra dan juga kebersamaan antara kaum itu perlu diperkuatkan, maka saya yakin dan percaya agenda bangsa Malaysia yang dirancangkan seperti saudara Nathan Tan sebutkan tadi itu mampu diselesaikan dan mampu dilaksanakan. Kerana apa? Saya ingin bawa sedikit perbincangan ini kepada 3 perkara. Pertama, saya ingin nyatakan bahawa berdasarkan laporan daripada Edelman Trust Barometer, berturut-turut daripada tahun 2016 hingga tahun 2020, kerajaan mana-mana negara tetap berada di taraf yang bawah
tahap yang berada di padas yang rendah, yang dalam masa yang sama NGO terus berada di tahap yang tinggi, iaitu keyakinan terhadap kerajaan termasuk private ataupun sektor swasta semakin merudum. Dan kita boleh lihat apabila berlaku COVID, krisis kesihatan seperti COVID-19 ini, ia membuktikan bahawa kerajaan khususnya apa yang kita alami hari ini, apa yang kita lihat pada hari ini, dia seolah-olah membuktikan bahawa kerajaan itu gagal untuk berfungsi dengan baik. Quote and quote adalah parti politik dan NGO terus berada di hadapan untuk membela dan juga memastikan kelangsungan hidup warga negara itu terus dapat dilaksanakan. Itu yang pertama. Kedua, saya ingin nyatakan bahawa kehadapan golongan belia adalah fokus ataupun crux of the nation building. Tanpa belia, sesuatu negara itu tidak akan bergerak laju. Maka merujuk kepada data-data yang ada tahun 2040 ataupun bermula 2030, jumlah beli akan terus naik walaupun umur gazet yang telah digazetkan beli itu semakin menurun, tetapi jumlah populasinya akan berkembang sehingga kepada 15 juta. Maka saya yakin dan percaya bagaimana 15 juta ini mampu kita gerakkan untuk memastikan bahawa wacana dan idea bangsa Malaysia yang rumpun, yang sejahtera, yang adil dan juga amat itu dapat dilaksanakan. Maka pastilah ia perlu bermula sekarang. Kerana apa? Seperti mana saudara Nathan sebut tadi, berdasarkan konsensus, policies, unit dan values dan juga kerangka knowledge wise itu perlu digarap dan juga dibangunkan untuk memastikan bahawa idea ini terus dapat dilaksanakan dan diamati dan difahami secara bersama tanpa memihak ataupun tanpa mempunyai sikap prejudis dan sebagainya. Dan akhir sekali, saya ingin tekankan bahawa kenapa ia perlu dalam kerangka Muslim kosmopolitan itu, kerana pada saya berdasarkan tulisan-tulisan ataupun rujukan yang ada, khususnya Profesor Dr. Khairuddin Al-Junaid itu menyatakan bahawa kerana Muslim kosmopolitan itu mempunyai 3 ciri utama. Yang pertama, mereka itu sentiasa sehingga ke hari ini masih lagi kuat berhubungan antara sesama mereka walaupun mereka berbeza dalam sudut perkara amalan, ritual agamanya. Mereka Syiah ataupun Sunnah ataupun mazhab berbeza, tetapi mereka kekal intact dalam sudut mengamalkan kefahaman Islam dan mereka mencari perkara yang lebih baik. Kedua, mereka sehingga hari ini masih lagi kekal berhubungan baik dengan bangsa dan kaum agama yang lain. Walaupun ada sedikit isu-isu yang menyebabkan perbezaan, tetapi mereka sentiasa mampu duduk kembali di meja rundingan dan bergerak ke depan untuk memastikan bahawa satu suara yang memihak kepada pihak yang terbanyak itu sering diangkat seperti mana yang telah kita lakukan. Dan yang ketiga, mereka ataupun Muslim kosmopolitan ini juga mempunyai ciri yang mementingkan prinsip maqasid syariah itu dapat dibangunkan. Yang mana kita faham ada 5 prinsip utama yang dipertahankan: nyawa, harta, nasab, ekonomi dan juga agama itu. Maka saya rasa dalam konteks yang sama juga, ia juga menjadi satu faktor penting kepada agama lain untuk memelihara agama, memelihara nasab, memelihara ekonomi dan juga memelihara maruah. Dan juga agama itu perlu kita yakin dan kita pastikan bahawa ia itu boleh diamalkan dalam konsep ataupun kerangka yang rukun, aman dan damai. Maka saya rasa sebagai penutup, saya ingin ucapkan sekali lagi tahniah kepada semua dan saya yakin dan percaya perkara ini tidak berhenti pada malam ini. Maka seperti mana tadi disebut, ia perlu disusuli dengan tindakan, ia perlu disusuli dengan kertas polisi, ia perlu disusuli dengan projek ke bawah, on the ground. Maka ia bukan hanya walaupun kita terpisah dalam konteks visual sebegini, tapi ia perlu digerakkan dalam ruang lingkup yang kita boleh capai, terutama dengan kejiranan dan juga pihak-pihak yang lebih dekat dengan kita. Maka saya rasa saya ingin tutup sekali lagi dengan ucapan tahniah dan selaku kepimpinan pusat kami kami gembira dengan usaha yang dilaksanakan oleh di peringkat ABIM negeri dan juga rakan-rakan Majlis Belia Negeri seperti yang kita ada, dan saya yakin Kuala Lumpur adalah satu model yang sangat baik untuk menggerakkan agenda ini dengan jumlah populasi yang agak dynamic, diverse tetapi saling educated, well educated dan juga mempunyai satu tahap gaya pendidikan yang seimbang. Maka saya yakin ia boleh lebih mudah untuk dilaksanakan supaya menjadi model kepada negeri-negeri yang lain yang mana kita tahu keseimbangannya agak ketara tidak seimbangnya. Saya rasa itu saja saudara dia, saya ingin tutup di situ. Saya ingin sekali lagi ucapkan tahniah dan salam perpaduan, salam bangsa Malaysia, dan kita akan jumpa lagi dalam siri-siri yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Farid. Para hadirin, yang bermula pasti ada pengakhiran, yang bertubuh kita pastikan perkembangan.
Yang ikhlas pasti ada ganjaran, yang bersungguh kita pastikan mencapai sasaran. Begitulah iklim wacana kita sepanjang waktu persidangan ini, maka sidang memohon izin hadirin sekalian bagi mewakili pihak penganjur untuk membentangkan cadangan resolusi untuk kesepakatan bersama seluruh warga simposium. Resolusi Simposium Penjabaran Kerangka Literasi Bangsa Malaysia. Yang pertama, menginsafi bahawasanya pembinaan bangsa Malaysia mempunyai sejarahnya tersendiri yang perlu digali dan dicerna untuk diterjemah semula kepada warga dan khalayak seluruhnya. Yang kedua, menyedari bahawa pemahaman terhadap sejarah dan latar belakang identiti bangsa perlu diwujudkan dalam kalangan rakyat bagi mengembalikan nilai hidup bersama dalam budaya damai agar terus relevan sebagai bangsa yang ramah dan inklusif tanpa menggadaikan prinsip-prinsip sejagat berteraskan semangat perlembagaan persekutuan. Yang ketiga, menyeru kepada reformasi intelektual dalam menyebarak kefahaman negara bangsa dengan menyedari tanggungjawab sebagai hamba Tuhan Yang Maha Esa yang berperanan untuk menyebarkan kebaikan dengan hikmah bercita kosmopolitan yang dijalin melalui pengutuhan aspek idealisme, aktivisme dan spiritualisme yang berorientasikan nilai dan etika. Menyedari bahawa reformasi dalam bentuk siasat kepolitikan sebagai suatu keperluan mendesak, khususnya dalam mewujudkan enjin-enjin pendukung agenda kesatuan bangsa yang mampu mengelola dasar dan kegiatan signifikan demi meningkatkan kefahaman masyarakat tentang bangsa Malaysia. Seterusnya, merealisasikan gagasan ini secara terangsang. Yang kelima, bertekad untuk mendukung agenda bangsa Malaysia sebagai gerakan penyelesaian secara inklusif terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi melalui proses pemupukan dan kesatuan nilai yang menampilkan citra bangsa yang bermaruah, mandiri, saling berdaya, saling membantu-membantu serta komitmen melestari kehidupan warga melalui prinsip pembangunan mampan. Sekian. Mohon kesepakatan warga persidangan sekalian. Terima kasih. Untuk makluman hadirin, salinan resolusi ini akan diemailkan kepada semua warga persidangan, manakala sijil penyertaan juga akan diemailkan kepada semua yang daftar. Makluman untuk penyediaan sijil e-simposium akan didapatkan daripada maklumat yang diberikan oleh hadirin melalui borang maklum balas yang telah dikongsikan secara dalam talian. Sila lihat di chatbox Zoom ini dan klik pautan borang maklum balas simposium secara dalam talian. Tuan hadirin hanya perlu klik atau typekan di search engine www.bit.do/symposiumbm. Kurang seminit diperlukan untuk melengkapkan maklum balas tersebut. Saudara-saudara setanah air sekalian, bagi memperteguh tekad dan cinta kita kepada negara, kami mohon agar semua anggota persidangan dapat bersama-sama melafazkan ikrar rukun negara. Oleh yang demikian, majlis menjemput dan mempersilakan yang berbahagia, Yang di-Pertua Abim Wilayah Persekutuan Encik Muhammad Ali Imran Nur Rashid untuk memimpin bacaan ikrar rukun negara. Dipersilakan. Bahan suara jelas ya. Baik. Saudara Ali Imran. Maka kami rakyat Malaysia berikrar akan menumpukan minta maaf, boleh kita mulakan lagi sekali? Silakan. Harapnya line jelas ya. Boleh jelas ya? Okey, baik. Maka kami rakyat Malaysia berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut.
berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Terima kasih Saudari Yang Dipertua APIM di Wilayah Persekutuan. Mewakili keluarga besar penganjur dan jawatankuasa pelaksana APIM Wilayah Persekutuan, kami ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan serta rasa terima kasih kami kepada semua atas kesudian untuk hadir dan mengikuti sesi ini di dalam talian dan mencipta sejarah bersama-sama kami pada kali ini. Bunga dedap atas para anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Kami turut memohon maaf atas segala kekurangan dan kelemahan sepanjang mengendalikan majlis hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bangsa Malaysia. Sidang Musurai dan bangsa Malaysia akan terus hidup bersama dalam budaya damai.